2.1.3 menggunakan sudukut dan catak alir dengan menggabungkan pelbagai struktur kawalan untuk menyelesaikan masalah. Dalam penyelesaian sesuatu masalah yang kompleks, masalah itu harus dileraikan kepada masalah-masalah yang lebih kecil dan mudah melalui pembentukan algoritma. Terdapat banyak strategi dan teknik dalam mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah. Setiap penyelesaian kepada sesuatu masalah bermula dengan sesuatu rancangan. Rancangan tersebut ialah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Langkah-langkah untuk menghasilkan sudukut dan catak alir bagi menggabungkan struktur kawalan pilihan bersarang dan struktur kawalan ulangan. Standard pembelajaran, murid boleh 2.1.3 menyelesaikan masalah menggunakan sudukut dan catak alir dengan menggabungkan pelbagai struktur kawalan. Mengenal pasti masalah. Nadira ialah seorang murid asas sains komputer tingkatan 2. Makanan kegemarannya ialah capati. Dia mengetahui terdapat mesin yang boleh membuat capati. Nadira berminat untuk mengetahui tentang algoritma membuat capati yang dapat mengarahkan mesin untuk menghasilkan capati. Oleh itu, dengan menggunakan langkah-langkah menghasilkan algoritma yang dipelajari, Nadira akan menulis sebuah algoritma membuat capati untuk mesin tersebut. Dalam penggunaan mesin yang menghasilkan capati ini, pengguna hanya perlu memasukkan semua bahan yang diperlukan dan menekan butang mula. Mesin tersebut akan mengadun bahan-bahan yang dimasukkan dan membuat capati secara automatik selagi adunan masih ada. Fakta segera. Berdasarkan kertas kerja George Van Conclaus yang bertajuk Basic Strategy for Algorithmic Problem Solving, 5 langkah penting dalam strategi penyelesaian masalah adalah seperti berikut. 1. Baca dan fahami masalah. 2. Pilih konsep-konsep teori yang mungkin boleh diguna pakai untuk menyelesaikan masalah. 3. Hurai secara kualitatif tentang masalah. 4. Membina strategi bagi penyelesaian masalah. 5. Uji dan hurai jawapan kepada masalah. Dipetik dan disesuaikan daripada laman web yang tertera. Langkah 1. Penyiasatan. Dalam langkah penyiasatan, Nadira perlu menentukan input yang diperlukan, proses-proses yang terlibat dan output yang dihasilkan. Input yang diperlukan. Input merujuk kepada bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat adunan capati. Nadira perlu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Sebelum dapat membuat capati, mesin hendaklah menentukan bahawa terdapat bahan yang telah dimasukkan. Jika ada, mesin akan memulakan proses mengadun bahan-bahan. Jika tidak, mesin akan memaparkan mesej untuk memberitahu pengguna untuk memasukkan bahan-bahan yang diperlukan. Maksudnya, kalau mesin tu ada, dia akan running, dia akan terus buatkan. Kalau mesin tu detect bahawa bahan tu tak ada, dia kena keluarkan mesej untuk bagi tahu kepada pengguna supaya memasukkan bahan-bahan yang diperlukan supaya mesin tu boleh jalan, boleh running untuk membuat capati tu ataupun mengadun bahan-bahan tu. Langkah 2, mendraft algoritma dan melakukan semakan semula. Proses-proses yang terlibat. Proses yang terlibat ialah mengadun bahan-bahan
dan membuat capati daripada adunan yang telah diadun tu. 1. Ketika proses mengadun bahan-bahan, mesin akan memeriksa, dia cek dulu, dia periksa dulu sama ada adunan sudah sebati ataupun tidak. Maksudnya benda tu kena sebati, tepung tu kena sebati betul-betul, baru dia akan pergi kepada proses berikutnya. Jika sudah sebati, mesin akan mula membuat capati. Jika tidak sebati, nampak ni, tidak ni, maksudnya tak sebati betul. Proses ini akan berulang. Maksudnya dia akan adun lagi, sehingga adunan telah sebati. Maksudnya bila dah sebati, baru dia akan pergi next proses. Yang kedua, ketika proses membuat capati, mesin akan memeriksa sama ada adunan masih ada atau tidak. Masa dia nak buat capati tu, dia akan cek ada tak adunan. Jika adunan masih ada, mesin akan terus membuat capati. Dia akan running terus. Jika adunan sudah habis, maksudnya dah siap semua capati, dalam mesin tu tak ada apa-apa lagi adunan tepung, adunan bahan-bahan, mesin akan paparkan jumlah capati yang telah dihasilkan. So, masa dia buat tu dia kira lah. Maksudnya bila dia check dia mesin tu kosong, dia tahu tepung dan adunan dah tak ada. Jadi dia akan terus keluar berapa jumlah yang telah mesin hasilkan. Yang ketiga, pengguna akan semak jumlah capati yang dihasilkan. Jika jumlah capati mencukupi, mesin akan dimatikan. Jika tidak mencukupi, maksudnya bilangan yang tertera pada yang dipaparkan pada mesin dengan bilangan output yang sebenar yang pengguna kira secara manual tak cukup, tidak mencukupi. Pengguna harus menyediakan dan memasukkan bahan baru dan seluruh proses diulang semula. Maksudnya dia akan buat balik daripada langkah 1. Masukkan balik bahan dan dia akan ulang balik semula semua proses. Output yang dihasilkan, output yang dikendaki, iaitu apa? Capati. Langkah 3, memurnikan langkah-langkah algoritma. Sebelum kita tambah baiklah. Okay. Nombor 1, sediakan bahan. Nombor 2, masukkan bahan. Nombor 3, hidupkan mesin. Nombor 4, proses menyemak bahan. Jika ada bahan, mula mengadun bahan. Jika tidak, maksudnya tidak ada bahan lah, paparkan mesej. Mesej bahan tidak ada, bahan belum dimasukkan. Okay, kita boleh pilih apa mesej yang kita nak paparkan. Nombor 5, proses mengadun bahan sehingga sebati. Mesti sebatilah. Okay. Jika telah sebati, mula buat capati. Jika tidak tidak sebatilah. Okay. Terus balik adun bahan sehingga jadi sebati balik. Okey, ni Raja 2.19 lah, algoritma membuat capati. Jadi kita sambung proses yang ke-6. Proses menyemak adunan. Jika masih ada adunan, terus membuat capati. Jika tiada, maksudnya tiada adunan, paparkan jumlah capati yang telah dihasilkan. Yang ketujuh, semak jumlah capati. Jika cukup, matikan mesin. Jika tidak cukup, ulang semula langkah yang satu di atas tadi.